Filem aksi adalah salah satu genre yang menjadi pilihan penonton yang ingin menonton filem dan seringkali dihasilkan oleh syarikat produksi Hollywood. Ini kerana kebanyakan penonton gemar melihat aksi pertempuran, tembakan, aksi stunt dan babak penjahat dibunuh. Banyak kategori filem bergenre aksi ini boleh dilabelkan seperti filem perang, polis, spy, dan macam-macam lagi. Asalkan terdapat aksi, ianya boleh dikira sebagai filem bergenre aksi. Jadi kali ini, saya akan berkongsi 5 filem aksi yang menjadi pilihan kebanyakan orang di Netflix. Everyone. Filem ini mengisahkan tentang seorang pembunuh upahan bernama Kate yang menerima tugasan untuk membunuh seorang ketua Yakuza berpengaruh di Jepun. Semasa dalam misi tersebut, Kate enggan melepaskan tembakan kerana terdapat seorang budak perempuan dalam konvoi Yakuza itu. Walau bagaimanapun, Kate terpaksa akur dan melepaskan tembakan setelah didesak oleh ketuanya. Kate kemudiannya menyuarakan keinginannya untuk meninggalkan dunia gelap dan memulakan kehidupan baharu selepas satu misi terakhir. Namun, dalam misi terakhirnya itu, Kate telah diracun dengan bahan radioaktif yang boleh membunuhnya dalam masa 24 jam. Kate cuba untuk menjejak dalang yang cuba membunuhnya sambil menyelesaikan misinya itu. Dapatkah dia bertahan? Dan siapakah yang sebenarnya telah meracuni dia? Filem ini membawa kita ke kawasan pemberontak di Nigeria. Lieutenant A. Waters dan pasukannya telah mendapat arahan untuk menyelamatkan petugas perubatan Amerika, Dr. Lena yang bertugas di sana. Misi tersebut menjadi rumit apabila doktor itu bertegas untuk tidak mengikutinya pulang melainkan pesakit-pesakit di sana turut diselamatkan. Lieutenant Waters berbelah bahagi kerana arahannya cuma membawa doktor itu sahaja. Disebabkan kedegilan doktor itu, Lieutenant Waters terpaksa akur dan membawa semua pesakit keluar dari zon konflik tersebut. Sepanjang perjalanan, pelbagai situasi telah terjadi dan mereka turut diekori oleh kumpulan pengganas. Dapatkah mereka keluar dari zon bahaya itu? Dan apakah kesudahan misi Lieutenant Waters? Oblivion mengisahkan tentang situasi yang bakal berlaku pada masa hadapan, di mana pada ketika itu, planet bumi telah musnah akibat bencana alam sehingga membuatkan manusia terpaksa berpindah dan mencari tempat tinggal yang lain. Secara kasarnya, filem Oblivion menceritakan tentang kehidupan seorang jejaka bernama Jed Harper, lakonan Tom Cruise yang bekerja sebagai juruteknik, di mana setiap hari Jed ditugaskan untuk membetulkan mesin pemusnah yang dipanggil sebagai drone. Setiap hari, Jed akan menjalankan tugasan yang sama dan dia sering dibantu oleh rakan sekerja wanita yang dikenali sebagai Victoria, di mana Victoria akan sentiasa memantau pergerakan Jed menerusi tempat tinggal mereka yang dipanggil sebagai Tied. Pada suatu hari, sewaktu Jed sedang membuat rondaan dan menjalankan tugasannya seperti biasa, Jed telah menyelamatkan seorang mangsa yang terhempas jatuh ke bumi iaitu Julia Rusakova. Bermula daripada insiden tersebut, Jed telah mula mengalami kecelaruan identiti dan hubungannya dengan Victoria juga menjadi semakin renggang. Apakah punca sebenar Jed berkelakuan begitu dan siapakah Julia sebenarnya? Dalam pada itu, filem ini turut mewujudkan watak pemangsa yang menyerupai ala predator dan kumpulan ini hanya keluar mencari musuhnya pada waktu malam sahaja. Siapakah agaknya kumpulan predator ini dan apakah objektif utama mereka memburu Jed? Martin adalah seorang polis yang kerap ditugaskan untuk memindahkan tahanan ke penjara lain. Hari itu, seperti malam-malam sebelumnya, Martin kembali diminta untuk mengambil dan menghantar tahanan. Hal yang berbeza dalam tugasnya kali ini adalah dia akan memindahkan orang-orang tersebut ke sebuah penjara dengan tahap keselamatan yang tinggi.
Di tengah-tengah perjalanan, cuaca berubah menjadi kurang baik. Kabus yang menyelimuti kawasan tersebut telah mengganggu pandangan Martin. Ternyata, kemunculan kabus bukanlah peristiwa terburuk yang akan terjadi pada malam itu. Dari kejauhan, beberapa orang bersenjata tengah mempersiapkan perangkap untuk menghentikan kenderaan Martin. Mereka pun berhasil memberhentikan truk polis itu dengan sejumlah tembakan. Usaha Martin untuk melaporkan kejadian yang menimpanya berakhir sia-sia, kerana dia sudah terperangkap di sana dan talian telefon juga tidak berfungsi. Tidak hanya Martin, para tahanan juga mulai panik saat menyedari kenderaan yang mereka naiki hampir terbalik. Martin pun menegaskan bahawa tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan truk polis tersebut. Di tengah malam yang sejuk dan beku, mereka harus menyelamatkan diri dari ancaman yang mendatang. Filem ini bermula dengan John Keel, seorang duda yang bertugas sebagai polis ingin membuat anaknya, Emily, gembira dengan membawanya melawat Rumah Putih. Malang tidak berbau. Semasa lawatan itu, sebuah bom telah ditemui dalam Rumah Putih itu. Rumah Putih itu juga telah diserang oleh sekumpulan pengganas bersenjata dan mereka telah menawan semua pelawat termasuklah Presiden Amerika sekali. Keel berjaya meloloskan diri dan kini dia terpaksa mencari jalan untuk menyelamatkan anaknya, Presiden dan malah masa depan negaranya sekali. Dapatkah dia menyelamatkan mereka semua? Siapa yang menyerang dan apakah motif mereka? Terima kasih kerana menonton. Jika ada apa-apa cadangan tentang filem dan kategori apa untuk dibuat seterusnya, bolehlah komen pada ruangan di bawah. Semoga berjumpa lagi.